wajib dia akan tanya, mesti punyalah, mana-mana soalan kalau ada dia akan tanya di manakah persilangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita untuk video kali ini. Masih lagi kita dalam tajuk locus 8.2, locus dalam dua dimensi. Kali ini kita nak tengok apakah soalan-soalan yang selalu ditanyakan berkenaan dengan locus. Okey. Yang pertama soalannya, dia akan tanya dua locus. Okey, locus yang pertama kamu kena lukis locus yang pertama dan bagi syarat kamu lukis locus yang pertama. Kemudian dia akan tanya locus yang kedua dengan syarat-syarat yang tertentu, kamu lukis locus yang kedua. Selepas kamu lukis itu dapat dua locus, kita akan mencari persilangan locus. Okey, macam mana nak buat? Kita bincangkan soalannya. Selesaikan masalah yang berikut. Dalam rajah di sebelah, lukis locus bagi P dan locus bagi R pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Ini adalah satu locus yang pertama. Dalam soalan macam ni selalunya dia akan cari dua locus. Okey. Yang A adalah locus yang pertama yang perlu kita cari. Okey, dia kata P ialah satu titik yang bergerak. Satu titik yang bergerak maksudnya dia adalah locus P. Locus P tu yang kita nak cari. Dan dia bergerak 5 unit daripada titik X. Okey, ini adalah titik X. Okey, dia akan bergerak 5 unit. Jadi dia P sentiasa bergerak daripada titik X satu titik sahaja. Kalau satu titik dia akan jadi satu bulatan. Okey, kita cuba lukis ya. Okey, keluarkan jangka lukis kita dan kita letakkan jangka lukis kita jarumnya pada titik X. Okey, 5 unit maksudnya 5 kotak. Okey, kita kira ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sampai setakat itu dan kita lukiskan. Okey, kita dah dapat locus yang pertama. Okey, ini adalah locus P. Labelkan dahulu. Apa-apa pun kita labelkan dahulu. Locus P. Okey. Kemudian kita tengok locus yang kedua. R ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik C dan titik X. Okey. Di manakah titik C? Titik C dekat sini. Nampak C dan okey, letakkan jarum pada X. Okey, kita akan lukis garisan serenjang antara X dengan C. Jadi kita buka jangka lukis kita. Okey, jaraknya biar C dan kita buat tanda yang sama. Letakkan pembaris kita pada persilangan yang kita dapat tadi untuk kita buat garisan. Okey, sekarang kita boleh nampak kita dah dapat locus okey, kita dah dapat locus R dan kita dah dapat locus P. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya tandakan dengan simbol bulat X ni persilangan bagi locus P dan R. Ambil tanda ni, kemudian kita letak dekat persilangan tu. Satu. Dan yang kedua, dia ada dua persilangan di sini pun sama. Okey. So sekarang kita akan dapat dua titik persilangan. Buat tanda macam tu sahaja. Selesai. Okey, tadi kita dah tengok soalan yang kalau dia bagi dalam bentuk grid kan. Okey, kali ini kita tengok pula macam mana soalan yang tak ada grid. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS. PQRS. T dan U masing-masing ialah titik tengah pada sisi PS dan QR. Okey, PS, T ni titik tengah dia. Q dengan R ni, U adalah titik tengah dia.
TU ialah satu garis lurus. X, Y dan Z ialah titik-titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu. Maksudnya X, Y, Z adalah lokus. Okey. Sebab dia titik yang bergerak. Kita tengok soalan A. X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan SR. Okey, maksudnya ini adalah lokus kita yang pertama. Dia kata bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan SR. PQ dan SR menggunakan huruf abjad pada rajah itu. Okey, menggunakan huruf abjad pada rajah itu, nyatakan lokus bagi X. Apakah lokus bagi X? Kalau dia bergerak, okey, antara dua garis PQ dan SR, maksudnya dia duduk di tengah-tengah sini. Ini adalah dia punya lokus. Lokusnya ialah garisan TU. Okey, kita tulis garis TU. Okey, yang itu lokus dia. Perlu lukis tak? Tak payah, sebab dia kata menggunakan huruf nyatakan. Okey, tak perlu lukis. B, pada rajah itu lukis. Ni baru kita nak kena lukis. Lukis satu, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan YRQR. Okey, kalau kamu tengok video yang sebelum ni, saya dah terangkan pasal benda ni kan. Okey, dia lokusnya ialah Y. Okey, YR. Maksudnya, okey, maksudnya dia akan bergerak lokusnya Y. Kita tak tahu dia bergerak macam mana. Dengan keadaan dia bagi tahu YR ni, okey, YR ni adalah sama dengan QR. QR maksudnya panjang dia adalah sama panjang sini. Jadi panjang lokus Y ni kita tak tahu di mana kan. Okey, adalah sama panjang QR. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, maksudnya hanya ada satu titik saja. Dia bermula dengan satu titik, iaitu titik R. Jadi dia adalah satu titik sahaja. Okey. Jadi kalau satu titik, dia akan jadi satu bulatan ataupun lengkung. Okey. Macam mana nak lukis? Kita lukiskan titik yang melengkung di situ. Macam mana? Okey, kita gunakan jangka lukis. Letakkan jarum di titik R dan buka sehingga ke Q, sebab panjangnya panjang QR. Kemudian kita buat satu lengkung. Okey, kita dah dapat satu lengkung di sini. Maksudnya ini adalah lokus. Labelkan lokus apa? Lokus Y. Okey, kita dah dapat lokus Y. Okey, yang kedua, lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan PS. Jadi PQ dan PS adalah dua garis. Di manakah garisnya? Okey, PQ dan PS. Dua garis macam ni, apa akan terjadi? Dia akan jadi potong tengah-tengah. Okey, pembahagi dua sama sudut. Jadi kalau dah macam ini, sebab dia kata, okey, perlu tak kita nak kena guna jangka lukis? Saya rasa tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab tengok soalannya, dia kata segi empat sama PQRS. Okey, kalau segi empat sama macam ni, kita ambil pembaris sahaja. Gunakan pembaris sahaja. Okey, gunakan pembaris. Kita letak antara penjuru P dan R. Okey, sebab apa saya letak tu? Sebab dia akan bentuk potong tengah-tengah, sama je. Kalau kamu tak percaya, tak apa, tak ada halangan. Okey, tak ada halangan. Kamu ambil jangka lukis, kamu buat pembahagi dua sama sudut. Okey, sama je, dia akan dapat benda yang sama. Jadi saya tunjukkan cara mudah lah kan. Sebab kita baca soalan, kita baca soalan tadi, dia kata segi empat sama. Okey,
Segi empat sama ni, kalau dah sama ni kita ambil baris, kita tandakan sahaja sampai situ. Dan ini adalah locus apa? Locus Z. Okey. Saya dah ajar cara mudah ni. Okey, bila kita dah dapat macam tu, macam biasa, soalan yang seterusnya wajib dia akan tanya, mesti punya lah, mana-mana soalan kalau ada dia akan tanya di manakah persilangan. Okey, last kali dia akan tanya soalan di manakah persilangan antara dua locus tu. Kita dah dapat locus Y, kita dah dapat locus Z, so kita tandakan di manakah persilangannya. Okey, saya tak nak lukis lagi dah, saya hanya copy paste sahaja. Saya ambil tanda saya ni. Okay, saya akan letakkan di manakah persilangannya, di situ. Okey, macam itu sahaja, selesai. Sangat mudah kan? Janji kita baca soalan, fahamkan soalan. Okey. Okey, kita dah selesai kan dua soalan. Okey, apa yang paling penting dalam soalan locus ni, bila kita baca soalan tu, kita kena tahu sama ada locus tu satu titik, dua titik, satu garis ataupun dua garis. Okey, soalannya mesti dia akan tanya dua locus. Bila kita dah dapat dua locus, berdasarkan syarat-syarat yang diberi, kita cari titik persilangan dan kita tandakan sebagai X. Bila kita dah tanda X, itulah titik persilangan antara locus tu. Okey, jangan lupa untuk sentiasa labelkan locus. Saya harap kamu dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini. Kalau ada yang tak faham juga, boleh tak apa, letakkan soalan di bahagian komen. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Untuk video yang akan datang, kita akan bincangkan apakah situasi-situasi, soalan-soalan yang berkaitan dengan situasi yang melibatkan locus. Sangat menarik. Tunggu video yang akan datang.